Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa khabar semua kawan-kawan? Jadi malam ni kita bersiaran balik guna program Zoom guna apa? Software Zoom Sebelum ni guna StreamYard, saya dapati dia tak berapa sesuai dengan penggunaan saya lah. Okay. So kembali kepada Zoom. Dan siapa yang ada soalan malam ni Malam ni macam biasa, siapa yang ada soalan kita tunggu sampai lebih kurang pukul 9.30, lepas tu kita akan start sesi soal jawab lah. Okay. Dan kita akan utamakan siapa yang share kita punya live ni dulu. Jadi bila korang share, tekan share button, korang share dekat korang punya personal Facebook, share dekat group dan sebagainya, korang akan dapat satu tag sharer dekat sebelah nama korang. Jadi bila dah ada tag sharer tu, nanti saya akan fokus kepada soalan-soalan yang ada tag sharer tu dululah. Okay. Alright. Kita teruskan malam ni. Yang pertama sekali kita akan review dulu watchlist yang kita buat 2 minggu lepas, dan minggu lepas tu kita akan cuba dapatkan watchlist baru. Okay. Alright, so kita teruskan dengan share screen. Sekejap ya. Share screen. Okay. Alright, hopefully korang boleh nampak saya punya screen ya. Okay. Ini saya punya screen. Hopefully tak ada lagging lah. Alright. So pertama sekali layout macam biasa. Yang ni yang saya punya personal layout lah. Ada 3, biasanya ada 4 sebenarnya. Yang satu lagi tu yang minute chart lah. Tapi kita buka 3 saja untuk bagi senang nak nampak Okay, kat sebelah kanan ni overall market lah, global, KLCI, Dow Jones, US 500, US 30, VIX Index, ni UK punya, Nikkei, Hong Kong banyak naik recently. Ni currency Malaysia dengan US dollar, ni especially untuk counter export lah ya. Okay, sebelum tu saya nak check saya punya suara korang boleh dengar ke tak Tolong komen sikit suara okey ke tak okey. Video nampak okey. Alright. Crude oil mini contract. Kadang-kadang saya ada trade mini contract dengan crude oil punya contract lah, futures market ni kan. Tapi jarang lah sebab masa aktif tu dia tengah-tengah malam kan, pukul 9, 10 sampai pukul 2, 3 pagi. So saya jarang trade. Bila ada betul-betul ada masa, bila plan boleh lah. Okay. Okay, terima kasih banyak Cik Kamal. Audio okay. Lepas tu ni ada harga emas. Harga emas ni saya lupa nak sembang itu. Itu saya ada ada bercerita sikit lah pasal harga emas kan. Sekarang ni harga emas dah mula breakout. So kita ambil, katalah kita ambil yang long term punya. Pergerakan dia, harga emas kat sini, ini small commentary lah. Okay. Harga emas dah breakout EMA 200 dekat sini bulan November hari itulah. Lepas tu dia breakout lagi sekali level ni. Ini agak recent level ni. Dia breakout lebih kurang agak sini lah tarikh ni, 3 Januari hari tu. Okay. So harga sekarang dah mula naik untuk short term lah. Okay. Dan dia maybe dia nak cecah level yang zone yang saya set ni. Lem merah ni dia dah sampai ke situ. Okay. So sekarang ni sama ada harga akan terus naik ataupun dia akan reject level ni. Okay. So kurang pasti. Cuma untuk short term ni probably dia maybe dia reject dululah. Okay, jadi nearer support dia dekat level ni. Ini bukan discussion untuk trade gold ni, okay, sebab time frame yang saya guna ni daily time frame. Jadi dia punya support dengan resistance level tu jauh besar, okay. So kalau korang nak trade gold ni kena guna maybe 5 minit, 15 minit, 30 minit ataupun 1 hour, 4 hour punya time frame. Okay, dekat daily ni maybe dia punya support dan resistance dia ni maybe agak jauh lah. Okay. So sekarang untuk short term nampak dia dah cecah level resistance yang warna merah yang saya tanda ni, yang sebelum ni lah. Okay.
Kalau dia boleh break kat sini ni, ada kemungkinan besar dia akan pergi ke level seterusnya 1900. Jadi on the way gold pada lowest sebelum ni 1600, sekarang dah naik $200. Okay. Sorry, bukan 200, ya $200 lebih, maybe 280 macam tu lah. Okay, dekat level sini. Dari segi Elliott wave, saya tak berapa nak fokus sangat lah, kurang mengira wave tapi dia punya downtrend breakout tu probably kat sini lah kot. Okay. Saya ambil 2 point ni, yang ni dan yang ni untuk create downtrend breakout kat sini lah. Okay, dan dia elok lah dia breakout, lepas tu dia test balik dekat level sini juga. Okay, dah dekat-dekat yang situ. Sebelum dia naik, dan kat sini dia breakout lagi sekali. Okay, kat sini kita dah consider uptrend. Ini analisis yang sebelum-sebelum ni lah, yang saya buat, yang saya tanda ni kan. Okay, lepas tu dia pergi ke previous high, duduk di dah sekali breakout, dan sekarang dah sampai dekat area previous high kat sini pula. Okay. So untuk buat masa sekarang ni dia tengah uptrend lah. Okay. Jadi kalau trading, okay, kalau nak beli emas untuk jual seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum pasti lagi lah. Tapi harap-harapnya dia cecah level ni dulu. Okay, lagi $100. Saya tak sampai lah, maybe $50 lagi. Dan harga tertinggi hari tu dia pernah cecah sampai 2100 ataupun almost. Okay. Jadi ni Elliott wave yang saya duk calculate ni, tak tahulah betul ke tak kan. Okay, ni wave 5, ni A, B, C correction dia. Cuma yang ni tak boleh saya, ni yang lama punya, jadi saya tak pasti, maybe kena recount balik kat sini Okay, kalau dah confirm wave C kat sini dah habis, dah okay. Kalau tak, kena buat recount balik lah. Okay, jadi jangan rely pada Elliott wave ni yang lama punya sebelum ni lah. Okay, masa dia tengah developing. Okay. So ni cerita pasal gold, dan in the short term memang bullish lah. Sebab tu kita nampak kebanyakan kaunter-kaunter emas bergerak lah. Okay. Alright, so kita tengok kita punya watchlist kita minggu lepas. Minggu lepas kita tarik berapa 26 Januari 26 Disember dan juga 2 Januari. So tekan kat sini bulan 12, okay. 26 Januari. Okay. Dan juga ni dia. Okay. So 26 Januari kita tekan dulu, kita tengok apa yang berlaku. Ini adalah watchlist untuk BTF. Okay, daripada screener dekat website Teropong Bursa, kita tekan. So top glove 26 bulan 12. Okay, kita tengok. Okay. So 23 ni dah 26. Oh ya, kat sini. Okay. So sini daripada 23 tu 26 hari bulan kita cuti So kita screen based on data 23 hari bulan, iaitu hari Jumaat. So dia naik lah, kita nampak dia lebih kurang dah 15% daripada kita punya closing price. Okay, so cut loss dia maybe dekat bawah ni, candle yang sebelumnya ataupun candle yang sebelumnya tu, ataupun half candle. Kalau dia besar ambil half lah. Okay, kalau dia kecil, range yang kita boleh tolerate, kita boleh ambil. So yang ni okay, Cap Plus. Lepas pada tu dia tak jalan lah, dia sideways dulu. Okay, 23 dengan 27 hari ni. Okay, so kita tengok jalan Alhamdulillah kita dapat rezeki 20 lebih kurang dalam 13%. Yang ni cut loss dia lebih kurang dalam 7% lah dekat bawah ni kan. Ataupun kalau yang kita nampak candle besar lebih daripada 10%, contohnya kan dia punya range tu, probably boleh ambil half candle tu. Okay, ini antara saya punya behavior, bukan saya punya kebiasaan. Okay. Next, Microlink. Okay, 23 hari bulan kat sini data yang kita trigger tu. Lepas pada tu 27 hari bulan dah down. Okay, ini kita consider gagal lah. Okay, gagal sebab benda ni pun tengah dalam downtrend. Kita dah ada satu peak dekat sini dan peak yang kedua. Jadi peak yang kedua lebih rendah daripada yang sebelumnya. Jadi ini antara ciri-ciri downtrend yang pertama. Lepas pada tu dia maybe dia break bawah ni Ini kita consider sebelah bawah.
Okey, ini yang paras yang terendah, lepas tu dia naik. Jadi dia kat sini dia dah break. Walaupun dia tak konklusif lagi lah, dia breakout kat sini ke bawah kan. Tapi kita boleh consider benda ni bearish dululah. Unless dia keluar signal bullish, baru kita punya view berubah. Okay. Artronic 26 ataupun 23 bulan kat sini Okay, so dari sini kita punya trigger dekat dalam screener sampai sekarang dia naik lagi maksimum lah. Maksimum kat level tu. Okay, kita dah dapat lebih kurang 30%. Dia punya support level sama ada ambil bawah tu kecil sangatlah 1.5% ataupun kita ambil yang besar sikit. Support level roughly kurang daripada 10% okey lah. Okay, kita punya cut loss level tu kita set sendirilah. Mula-mula kita refer dekat dalam candle tu dulu. Okay, kalau macam ni pun ambil yang lowest kat sini pun okey lagi, setakat 8% kita punya risk. Okay, pada masa tu risiko kita maybe maksimum dekat sini. Kita punya reward probably dekat previous high saja, dekat di sini lebih kurang dalam 9, so 1 to 1 lah lebih kurang. Okay, risiko 1% untuk dapatkan 1%. Jadi sekarang ni dia dah mula gaining. Reward kita dah dapat lebih kurang dalam berapa kali ganda ni, 8 kali 3, 8 kali 4 lah. Lebih kurang dalam 3 ke 4 kali ganda reward dia. Okay, tahniah ya. DRB Highcom lepas pada trigger 23 bulan kat sini, 23 bulan kat sini, dia masih lagi duduk dalam zone resistance yang kita lukis ni lah. Ni saya tak pasti kita discuss bila Dia masih lagi duduk dalam zone ni dan dia naik sikit sajalah highest kat situ, yang tak kira lah yang tu tapi price masih lagi containing dalam zone yang kita lukis tu. Jadi direction dia belum nampak lagi lah, walaupun dah jelas kat sini, daripada sini ke sini dia dah downtrend. Downtrend tu maknanya dia dah mula menurun lah. Tapi bukan reversal lagi sebab masih lagi uptrend daripada sini ke sini. Jadi position ada setengah orang boleh kata hold, ada setengah orang kata no entry, ada setengah orang kata dah boleh accumulate dulu. Jadi itu pula masing-masing lah. Tapi kalau saya punya tak ada entry lagi lah kat sini. Kira macam dia tengah sideways dulu, saya suka tunggu benda dah naik baru saya trade. Sebab kita kadang-kadang kita bukan saya nak target yang trades yang lebih senang. Maknanya kalau trade tu dah jalan, ada possibility untuk dia continue. Kalau yang belum jalan lagi, kita punya ataupun style yang saya trade tu basically kita kena peram lah dan tak sure bila dia nak naik. Saya suka yang dia dah jalan supaya kita boleh tangkap sikit lagi. Itu yang saya punya style lah. Okay. Kita follow style kita masing-masing. Alright, so seterusnya kat sini PTRB 23 bulan kat sini masa ni dia bullish lagi. Okay, dia hanya retracement tapi kat sini ada signs of distribution lah. Okay. Lepas tu kita kat sini trigger dan next day tu dia terus turun. Yang ni kita consider gagal. Okay, PTRB yang ni gagal lah. Tapi overall structure kita tengok kat sini masih lagi belum turun area kat sini. Kat sini saya consider dia akan gagal lah. Tapi untuk trade kat sini dah banyak turun. So no entry for now. Lowest price kat sini boleh, siapa yang ada kat dalam boleh consider sebagai support level yang ni lah. Okay. Dan dia dah mula menurun juga macam tu. Okay. Kalau price turun bawah ni dan kita consider gagal. Ni boleh buang dulu. So kita betulkan ni. Kita ambil pucuk tu Ini adalah downtrend ataupun tengah correction. Okay, Notion 23 bulan kat sini masih di tengah uptrend dan dia masih lagi duduk dalam zone yang ni. Okay, zone resistance. Cuma kita boleh tengok dia masih lagi duduk dalam range yang besar ni lah, dalam candlestick ni. Okay, ini pun kita kira belum jadi lagi. Okay, dia adalah naik sikit ke sini. Lebih kurang dalam berapa persen tu. Next day tu 2%. Okay. CTOS okay kat sini dan kita dapat highest lah, highest 4.2% kat sini. Lowest kita boleh ambil kat sini bawah tu lebih kurang 1.4% risiko kita
untuk gain 4%. Lebih kurang lah. Okay. Overall benda ni masih uptrend, tetapi dia kena break. Oh, okay, nampak structure ni Dia ada yang probably yang ni kot, saya suka pakai ni Paras yang ni nampak paras yang critical. Nanti dia ni cuba break tak lepas, cuba break tak lepas. Ni breakout, lepas tu gagal turun balik. Ni cuba break, gagal. Cuba break, sini tak lepas. Sini lepas tapi gagal, lepas tapi gagal. Okay. So support, resistance level kat sini sangat kuat. Strong resistance. Jadi kalau lah kan, kalau price boleh break resistance yang ni, biasanya pergerakan dia akan jadi sangat kuat. Okay, saya nak ambil yang ni. Yang ni 1, 2 dan yang ni saya consider overshoot lah. Okay. So nampak gaya kalau dia boleh break yang ni, kebiasaannya sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dia test level ni. So kalau dia boleh breakout kat sini ni, insyaAllah dia punya breakout tu boleh jadi kuat lah. Okay. Dia ada beberapa kali dia cuba. Okay, jadi yang ni masih lagi valid lah sebenarnya untuk kita trade. Jadi strong resistance, strong support kita boleh ambil yang tu. So daripada sini risiko dia lebih kurang dalam 4% masih lagi okey. Gain yang pertama situ. Okey, lebih kurang 5% dan kalau dia breakout tu probably more lah. Okey. Okey, ni pula next ialah Changil ni. Tak jadi. Okey. So dia trigger kat sini pada harga tu lah, kita consider berapa tu? Lebih kurang pada harga 50 sen. Lepas tu 1, 2, 3, 4 hari dia naik higher sampai 10% dengan risiko bawah sikit masa tu sebanyak 5%. So 1 to 2 risk reward yang ni. Okay. Screener ni bukan apa, dia memudahkan kita lah nak pilih counter. Okay. Cari counter yang trending. Okay. Okay, 23 bulan kat sini. Lepas tu next day tu dia sideways dulu. Sebelum dia naik, ni lebih kurang highest dia 2% sajalah, sikit saja. Dan risiko dia kita ambil half daripada candle ni, lebih kurang 1.4, ataupun kalau nak ambil risiko sampai bawah ni 2.8. Jadi kat sini ni risk reward dia masih lagi rendah daripada 1 to 1. Okay, tapi dah dekat lah, almost 1 to 1. Ni 2.3, yang ni risiko dia 2.8%. Okay, ni habis 26 hari bulan. Kita tengok next pada 2 hari bulan Januari, tahun baru ni dia. So kita ada lagi top glove. Baik Cik Amirul, AYS. Share dulu share dulu kita punya live ni. Lepas tu nanti lebih kurang pukul 9.30 itu kita bacakan soalan Okay, AYS kita trigger bukan sini. 2 Januari. 3, 2. Okay, so kita trigger kat sini. Pada 30 Disember lah, data yang kita screen 2 Januari tu kita screen 2 Januari, 1 Januari tu pun kita market tutup kan. So kita screen data tu based on 30 hari bulan Disember. So kita close kat situ. Next day saja baru kita dapat highest lebih kurang dalam 2.7 tu. Tapi sebelum tu dia dah drop lebih kurang dalam 5%. Jadi kat sini ni untuk yang kita consider normal trade, kita akan cut loss. Kalau kita ambil risiko trades ni, probably kita akan dapat profit lah kat sini, especially next day saja, besok tu kat sini kan. Okay. Besoknya tu terus satu hari saja lebih kurang dalam 2.2%. Risiko kita of course kita ambil yang paling rendah semalam lah. Okay, iaitu pada 1.6. Adalah sikit lebih sikit risk reward dia kat situ. Okay. Okay, top glove. Sime. Okay, 30. Oh, okay.
So ni 30 kat sini. Okay. Okay, 30 kita start kat situ. Lepas tu dia turun turun banyak juga lah. Situ lebih kurang dalam 4% dan sekarang ni kita baru gain 1% sahaja. Okay. So anything cut loss tu korang boleh set sendirilah. Jadi bagi saya secara pokok rata 5% ke 10% kita daripada kita punya entry. Tapi nak lebih baik lagi memang kita refer pada market structure dekat chart lah. Okay. Okay, seterusnya Saipak 30 Disember kita detect kat sini Okay. So dia punya gain tu kat sini maksimum lah. Kita ambil kat sini maksimum 7%. 7%. Okay. Lebih kurang 50% kat sini. Dan risiko kita 10%. Ngam lah 10% kat situ. Okay. Jadi maksimum risk reward ni kita dapat 5 kali ganda daripada kita punya risk. Okay. Ni tahniah ya. Genting Malaysia non syariah. Okay. 30 Disember. So kita fokus kat ni. Itu kita punya entry. Okay, harga pada closing lah. Okay, dan sekarang ni maksimum kat situ. Dan risiko dia basically tak ada lah kot. Kita boleh ambil 10% ke 11%. Ambil 1-2% pun lebih kurang kat sini saja. Dan kita dapat sekarang ni lebih kurang dalam 4% gain. Okay. So screener ni dia dah ada indikator syariah ataupun yang tak syariah. Okay. Ini saya belum refresh lagi. Ini yang screen 6 Disember hari itu. 6 Januari. Okay. So kita boleh tengok tadi saya ada post screenshot yang ni. Sorry, ini bukan ini pre-closing kan. Basic trading following saya ada screenshot ni, saya bagi dekat grup Jom Saham, nanti saya akan post dekat Facebook ataupun Bursa juga. Untuk korang compare lah apa yang baru ni trigger dan juga yang result pada hari ni. Okay. So anyway, yang ni Genting Malaysia. Sorry, saya nak tunjuk ni syariah punya indicators. Okay. So yang ni non syariah dan yang ada hijau ni ialah syariah. Okay, kalau ada kesilapan ke ada komen dan sebagainya boleh contact saya untuk saya contact team ataupun Bursa untuk buat correction ataupun share lah macam mana nak guna kan. Okay, Genting Malaysia bullish. Okay, dialog kat sini. Sorry. 30 bulan. Okay, kita closing kat situ. Highest 5%. Okay, risiko kita boleh ambil yang bawah ni. Okay, 3% ataupun nak ambil yang anything below 5% lah. Okay. So ni kita punya potential gain. Tapi sekarang ni memang ada possibly ada new entry lah, tapi depends pada korang punya trading plan. Saya yang jenis macam ni lah. Okay, jenis macam ni. Biasanya ada intraday kat situ. Okay, next ialah BIMB. 30. Oh, okay. Ni kira tak jadilah ni. So, screener kita 30 Disember kita scan kat sini. Dan sekarang ni dia basically belum okay 4% kat situ. Sini 5%. Okay. So, kalau siapa yang ada masuk ni portfolio korang ada at least negatif 5% daripada sini. Okay. Tapi siapa yang nak jadi token bank bolehlah beli BIMB ni Okay. Kalau tak silap saya dia ada bagi dividen juga. Jom tengok. Next kita tengok website ni pickastock.info. Dividen dia bagi berapa? Kita tengok. Dividen dia lebih kurang dalam 4%. So kalau whole yang ni setahun dia bagi lebih kurang dalam 4% lah. Okay. Dan daripada dia punya total profit tu dia bagi 50% daripada profit dia sebagai dividen. Okay.
So 4% ni kalilah dengan berapa harga saham macam tu, itulah sebanyak yang kita dapat. Kalau tak dia biasanya dia akan bagi dividen dari segi berapa sen. Tak ada. Kalau dalam announcement dia tunjuk dividen berapa sen untuk seunit. Jadi sistem biasanya dia akan convert lah berapa persen yield. Jadi yield ni dia akan berubah-ubah ikut harga saham. Okay, next. Ni Artronic kita dah tengok maksimum kita dapat lebih kurang dalam 30%. Sorry, Artronic ni kita tengok tadi. Kita tengok dekat yang trigger yang kedua pada 2 Januari. Tengok 30 Disember lah kan, 20. Okay, so dia trigger kat situ. Risiko kita boleh ambil yang ni, kalau kecil sangat kita ambil next yang before that. Anything below 5% reasonable stop loss. 10% maximum one would go. Sebab kita nak recover 10% balik tu basically kita kena gain lebih kurang dalam 11, 12, maybe 15% untuk just break even balik dekat kita punya modal asal. Okay, so kena ingat tu. Okay, kat sini lebih kurang 4% loss dan maximum gain yang kita boleh dapat setakat hari ni 16%. Okay, ni capital A ataupun A Asia lama-lama. 30 Disember tu ni dia trigger kat sini. Okay. Dan highest lebih kurang situ 72.5 lah hari ni. Okay. Dan risiko kita boleh ambil sini. Okay, previous low tu ataupun hari yang tu ataupun kita nak ambil yang ni. Okay. Anything below 5% kita boleh guna. Itu rough estimate lah. Okay. Kalau nak ada trading plan kena ada support level, kita kena tahu kat mana. Even better kalau kita ada understanding dengan pasal chart dan juga kita boleh baca kat mana support dan resistance dia yang betul-betul kuat lah. Okay. Canggih. Jadi sistem ni dia automatic so dia akan screen based on kriteria yang kita dah set. Lepas tu dia akan display. Cuma data yang kita dapat tu delay 15 minit lah. Okay. Yang ni 2.30. Okay. So 30 kita closing kat situ. Ni tak jadi lah. So highest dia hanyalah dekat situ. Okay, lebih kurang 1%. Dan support level yang tu kita ambil lebih kurang dalam 2. Jadi ini memang for now kalau trading plan yang ni dia akan hit stop loss. Okay. Yang ni pula pertama. Okay, 30 kat sini. Oh, dah ada. 30 Disember next day tu saja, 3 Januari dia gain lebih kurang 1.7%. Risiko pun 1.7%. Okay. Jadi screener ni tujuan utama dia bukan untuk dapat 1-2% sebenarnya. Okay. Yang nak dapatkan 1-2% tu kita target sama ada dekat advanced trend following, pre-closing ataupun T0. Yang ni yang last two ni success rate dia lebih tinggi untuk dapatkan small gains. Yang ni basically success rate dia lebih kurang dalam 80% dan anggaran kita boleh dapat dalam 10% gitulah. Tapi tengok pada musim, tengok pada counter jugalah. Okay. Backtest yang data backtest yang kita buat lebih kurang success rate dia 80% dengan kalau tak silap saya lebih kurang 5% average gain untuk satu counter itulah. Okay. Alright, so sekejap ya, kita refresh dulu sebab ni saya rasa saya dah screenshot tadi. Refresh untuk kita ambil data hari ni. Okay, kita tekan refresh kat sini website tumpangbesar.my/screener. Okay, kita dah ada 9 Januari pukul 6.59 ni basically kita punya data yang ada sekarang lah. Okay, so kita buat screener baru, kita buat watchlist baru. Cipta senarai baru, kita buat watchlist berapa bulan ni? Kos letak ini dulu. Okay, 23, okay, tahun 2023 /01/09 BTF screener. Okay. Dan kita masukkan kaunter-kaunter kita. Yang pertama sekali Cheetah GLB, Saipak Artronic. Cheetah GLB.
Saipak yang kedua. Artronic yang ketiga. Genting Malaysia, Nilex, Inari. Genting Malaysia, Nilex, Inari, CFM, SWS Cap, Hexstar, CFM, SWS Cap, Hexstar, BJ Corp. Okay, Hexstar dengan BJ Corp. Kita ambil 10 je lah. Okay. Okay, so cukup 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jom kita buat review sikit. Okay, ni overall dia tengah uptrend. Cuma ada risiko sedikit yang ni probably ada distribution. Okay, satu. Ni probably uptrend yang kedua, steeper trend line. Okay. Support level, technical support basically kat situ lah. Okay, ni kena hati-hati sebab ni potential distribution. Okay, potential distribution. Komen sikit lah So kena berhati-hati. Situ. Okay, yang ni So Saipak ini doji, tapi overall dia tengah uptrend lah. Okay. So ini pun probably dah sampai dekat puncak dan kita kena berhati-hati lah. Kalau saya punya indicator ni yang warna orange ni dah duduk dekat bawah ni, dekat number 3 tu, risiko dia dah sangat tinggi lah. Okay. Yang ni masih lagi low risk, level berapa? Level 2 lah. 2, yang ni level 3. Kalau dia lebih berisiko lagi, 4, 5 dia akan turun. Okay. Sorry, 3 tu risk level maximum kat sini. So yang ni kalau dia naik lagi tinggi ni stronger buy lah sebenarnya. Okay, kat sini lah lebih strong buy. Ini strongest buy, lepas tu dia weaker buy, strong buy kat sini, weak, strong buy, ini weaker buy. Macam tu lah. Tapi ni indikator yang saya punya sendiri lah. Buy signal strength. Okay. So, Saipak. Okay. Ngam yang ni masih lagi strong, cuma maybe dia dah melebihi daripada zone resistance. Dia dah oversold, overbought lah. Okay. So yang ni pun basically strong uptrend. Mana moving average? Ni dia. Okay. So dah atas pada moving average, masih lagi atas pada moving average 5. Maknanya trending company ni tengah strong Artronic ni. Cuma itulah saya rasa kena berhati-hati sebab dia dah naik lagi tinggi daripada sebelumnya dan kita tengok ni ada satu strong sell down. Yang ni ada yang kedua strong sell down. Cuma ni menunggu masa saja. So sila berhati-hati pastikan pasang stop limit order. Okay, Genting Malaysia kita dah tengok. Okey, jadi siapa yang ada soalan tu tolong share dulu. Okey, ni pun cantik, dia tengah strong trending atas pada moving average 5. Okey. Nilex, okey, ngam 415 dia dah breakout previous high kat sini. Previous close dia dah breakout kat situ. Lepas tu belum tahu lagi sama ada dia boleh continue ke tak. Ini basically signal yang strong untuk kita buy. Cuma kita ada nampak kat sini candlestick yang kurang strong. Weaker candlestick dengan yang ada ekor. Okay. So ini adalah weaker candlestick, sama ada dia pergi sideways kat sini
ataupun dia akan turun balik kat bawah ni, belum pasti lagi. Okay, tapi ada setengah orang akan ambil peluang ni untuk monitor, bila dia duduk dekat level support kat sini, dia akan masuk. Ada yang jenis yang macam tu ya. Jadi tapi korang kena hati-hatilah. Okay, follow your trading plan masing-masing. Okay. Inari ni memang saya tak tengok. Oh, okay. Counter ni jarang ataupun ni saya tak ada keluar dalam saya punya daily trades lah. Okay. Tapi kita tengok daily, cantik kan Ni dia dah beberapa hari dah mula naik, tapi dia dah sampai dia punya level resistance jugalah. So kena hati-hati kat sini ya. Kalau bagus, kita akan nampak price akan breakout, especially kalau situasi ekonomi untuk Inari bertambah baik, jadi sepatutnya dia boleh beat all this previous high prices. Okay, so dia boleh beat kat sini dan situasi ni sepatutnya dia akan cecah kat sini lah. Kalau situasi dekat sini, okay, lebih baik daripada sekarang, jadi sorry terbalik. Kalau situasi nanti situasi kemudian lebih baik daripada situasi kewangan dan sebagainya, dia lebih baik daripada yang situasi kewangan bulan Ogos ni, kita akan nampak harga akan naik lebih tinggi. Okay. Cuma pada saya kena tunggu breakout ni lah lebih baik. Tunggu dia breakout kat atas ni. Okay. Sama breakout kat atas ni maknanya kat sini sama. Previous high dia dekat sini, price breakout. Okay. Next, CFM. Dia dah sampai previous high. Dia duduk level tu. Okay, level previous high ni. Jadi kita kena monitor. Kalau dia breakout lagi sekali kat atas ni, barulah kita kata stronger signal. Okay, CFM ni dah lama juga. Ada dalam, cuba check dalam saya punya Facebook ataupun Tumpang Bursa punya Facebook, saya ada share broker punya trading ideas lah. Bulan Disember saya kalau tak silap, ataupun maybe bulan November kat sini. Okay, so kat situ dia dah bagi target pun semua kan. Jadi area sini ni basically dah hit target lah. Okay, apa hal pun yang ni kita nampak slightly bearish, tapi bukan strong lah. Okay, sebab pada saya strength tu dia selain daripada candlestick, saya akan tengok volume juga. Kalau volume ni besar, kita consider strong lah signal tu. Okay. So yang ni maybe lower in the shortlist. Untuk short term trade maybe okay sebab dia dah down ni. Dia dah down, lepas tu dia ada bila satu-satu price dia turun dengan ekstrim ataupun dia naik dengan ekstrim kan, chances untuk price technical rebound daripada ataupun reverse daripada, bukan reverse lah, dia rebound daripada extreme move tu sangat tinggi. Okay, jadi kalau dia turun banyak, biasanya dia ada stronger possibility dia akan naik besoknya tu daripada price yang turun tu. Tapi bukan dia naik sebanyak yang dia akan dia turun tu lah. Kadang-kadang dia reach 20% daripada penurunan tu, kadang-kadang dia naik sampai 50%, kadang-kadang dia naik sampai 75%. Lepas tu dia biasa sambung turun. Jadi strong move ni sebenarnya bagus dan kita ada opportunity untuk kita trade. Tapi kalau kita dah ada dekat dalam tu, unfortunate lah. Okay. Sama juga kalau price tu naik dengan banyaknya, biasanya besok tu dia akan follow through dengan price turun. Normally itu memang secara normal ataupun alami dia. Tapi kalau support strong, maknanya dekat area atas tu, dekat area atas macam contohnya kat sini kan. Dekat area atas ni ada orang support harga, maknanya bila dia turun pun ada orang beli balik, turun beli balik, turun beli balik, ada chances untuk price naik. Okay. Alright, so seterusnya tadi kita tengok CFM, SWS cap. Sekejap. Okay. So SWS cap kita tengok dia dah mula, pada saya lah, dia dah breakout kat sini. Dia dah breakout level ni, kita consider dia dah mula uptrend lah. Okay. Dan resistance punya level kat sini basically ni lah. Kita boleh tarik ni panjang sikit. Sekejap ya.
Okay. So ini dah dia strong breakout, resistance dia sekarang ni next one ialah area sini. Okay. Dan next ialah sini. Okay, tapi pada saya akan pakai yang ni lah apa untuk intermediate target in between. Okay, so ni maybe kita tukar sikit dia punya line dia. Gaya kita ambil putus-putus. Okay, intermediate target lah in between. Okay. Saya suka ada intermediate target ni sebab dia set sebagai saya punya trailing stop ataupun stop limit yang sebelah bawah punya. Jadi kalau dia naik breakout level tu, okay, next stop saya punya dekat situ. Jadi kita akan sentiasa menaikkan kita punya stop, tapi jangan bagi dia turun lah. Kalau turun kita yang rugi lah sebenarnya. Okay. Kalau kita dah let's say dia dah terhit stop, lepas tu ada signal untuk re-entry balik. Jangan takut re-entry balik. Kita kena percaya kita punya trading plan. Itu yang paling kritikal sekali. Jadi nak develop kepercayaan pada kita punya sistem sendiri tu yang akan makan masa lah. Okay. Okay, so ini basically daripada sini dia ada trend, uptrend, ni tukar balik. So ni lagi satu stronger ataupun steeper trend line. Ni pun ada lagi satu even steeper trend line kat situ. Okay. So ya, ni SBRX cap ni pun antara yang okey lah. Okay. Hexstar masih lagi sideways. So instead of buat line, saya akan buat kotak lah kot. Okay. Segi 4, maybe level ni. Okay, lebih kurang macam tu. Cuma yang bagusnya kita tengok daripada sini ke sini dia dah mula menaik. Okay. So daripada sini tak pasti lagi sama dia boleh breakout ataupun dia sambung turun. Okay, turun kalau nak turun preferable dia turun dari sini. Okay, ataupun dia turun halfway saja sebelum dia technical rebound dan harap-harapnya dia breakout. Okay, tapi benda ni future lah. Kita tak boleh nak kata lagi. Sekarang ni dia duduk dekat zone resistance, maybe tak lama lagi dia akan breakout. Sebab apa? Sebab ni nampak macam strong volume kat sini. Jadi tak boleh nak pastikan lagi sama ada volume ni tengah distribute, tengah menjual ataupun dia tengah mengumpul kekuatan. Okay, belum pasti lagi. Tapi pada saya benda ni masih bullish lah. Okay. Dan last kali BJ Corp 33 sen. Ni kena hati-hatilah. Okay, baru je keluar daripada zone penny stocks, maybe ada. Okay, tak ada announcement apa-apa. Tapi ya, ni salah satulah kena hati-hati. BJ Corp Berjaya Corporation. Vincent Tan punya. Okay. Kita ada pernah highlight lah dulu sini, ada high volume punya area. Kalau korang study ni maybe ada pattern Wyckoff punya accumulation dekat area sini lah. Okay. Saya tak mahir sangat Wyckoff ni, just guna secara practical. Tapi bukan master lah. Okay. So itu saja. Sekejap ada sharer tak? Okay, kita tengok soalan-soalan daripada kawan-kawan kita kat sini. Kita ada Muhammad Wai minta komen Hanlen. Okay, Hanlen ni counter plantation. Okay, siapa yang belum share dulu share sebagai tanda support lah. Terima kasih kawan-kawan yang share. Okay, so pada saya memang dah ngam lah ni sebenarnya. Cuma untuk short term maybe dia akan ada correction turun kat sini dulu ataupun at least half dulu. Okay, tengok Hanlen ni saya ada discuss lagi tu sekejap Oh tak, saya discuss dalam grup lain, tak ada dalam saya punya Telegram client group. Ni bila bulan 10 hari tu. Okay, bulan 10. 19 bulan 10. Masa dia dekat area sini lah. Lebih kurang dekat sini kot 18-19 ni dia. Okay. So ni cerita lama lah. Okay. Hanlen ni
tengok date 19 bulan Oktober. Hanlon bullish, FCPO dah start naik. Hari tu dah bincang pasal teknikal harga palm oil accumulation ataupun di tengah spring. Okay. Support untuk short term MA 10 dekat 30 minit. Okay. Expecting a breakout. Okay. So kita discuss hari tu kat sini. Lepas tu hari tu dia naik lah. Okay. Pada masa tu harga RM1.92. Lepas tu dia, oh ni dah ada corporate exercise, dah ada split. Aduh, okay, kita dah tak boleh nak tengok harga. So dekat sini, lepas tu next day tu naik, nampak kita discuss dalam group. Kat sini next day naik, lepas tu sideways sekejap dan dia turun. Jadi untuk short term trade ni nampaknya yang ni memang berjaya lah. Saya punya style memang macam ni. So kalau tak kat sini entry awal, kita entry masa tengah intraday kat sini, ataupun untuk besoknya. Okay. Sebab kalau tunggu yang kat bawah masa dia tengah on the way turun ni, kadang-kadang berisiko lagi sebab dia tak ada strong confirmation yang bagi saya lah. Okay. Bila dia dah naik saja, kat situ kita boleh tangkap beberapa bits ataupun beberapa sen lah. Tengoklah berapa kita targetkan. Okay. So ni pun ada strong move 6 hari bulan Januari hari tu. Okay, dan lepas tu dia ada follow through lah. Cuma kat sini dia short term profit taking. Okay. So untuk kaunter-kaunter yang macam ni, dia fokus kepada harga FCPO sebenarnya. Jadi kalau harga FCPO naik, ada chance yang company tu dapat lebih profit daripada plantation, daripada ladang dia. Sebab ladang ni bukan satu benda yang senang. Kita nak buka baru, lepas tu nak tutup, buka. Jadi biasanya dia punya capacity dia semua konsisten, dia punya production konsisten kan. So kita boleh anticipate kalau harga naik, keuntungan dia yang naik. Macam tu. Okay. Tapi kadang-kadang ada juga seasonal problem. Kadang ribut banyak ke apa ke, kurang dapat yield, kurang dia punya hasil, kadang-kadang tak cukup kerja. Sekarang ni memang masalah tak cukup kerja kan. So bila ada masalah tu, maybe dia punya pengeluaran dia kurang sikit lah. Jadi benda-benda macam ni korang kena study kalau nak trade counter plantation. Sebab apa? Dengan ilmu ataupun info tu, kita boleh buat decision yang lebih tepat. Kalau nak pakai setakat teknikal boleh. Inilah kita consider dia bullish. Okay, lebih baik kalau kita ada longer outlook untuk kita trade. Lebih senang. Kalau trade kita tak jadi sekalipun, maybe kita boleh consider untuk peram. Sebab tu penting untuk kita pilih counter yang baik. Betul Muhammad Wai. Okay, Kamal Azrin. Dah ada tag share tu share 3 kali. Terima kasih Kamal. Memang legend lah. Terima kasih support Okay, Muhammad Wahid kata split hari Jumaat. Ya, betul sebab ada nampak S ni dia punya split dia pemisahan 13 per 5. Ni maybe daripada 13 jadi 5 ke? Saya tak pasti. Okay. So ni nanti dia punya ratio dia lah. Okay, kena tengok announcement. Saya kalau macam ni saya tak faham sangat. Kalau tengok announcement itu, dia akan bagi tahu. Untuk 13 unit contohnya kan, kalau 13 jadi 5, maknanya 13 unit tu dia akan kecilkan jadi tinggal 5 sahaja. Jadi kalau kecilkan itu, biasanya dia akan harga akan naik. Tapi ni pemisahan ni maknanya untuk 13 unit dapat extra 5 kot. Jadi total jadi 18. Sebab tu harga mengecil bila kita tambah share unit. Okay. Yes, okay. Seterusnya Thomas. Macam Thomas. Okay. So lepas dah share, korang komen dulu sekali lagi dengan soalan. Thomas ni apa? Cik Kamal, ni Thomas ni apa ni? Dah share 3 kali, macam Thomas. Okay, so Thomas ni tak ada. Saya pun tak pernah dengar nama kau ni. Okay, tak apa. Terima kasih Kamal. Anyway. Okay, siapa yang soalan lagi? Amirul. Okay, Amirul share Mastil ni ada corporate exercise ke? Wow. Okay. So, zone support. Dah ada dah. Okay. Ini lukisan yang lama lah. Okay. So, ini kita buang. Zone support dia lebih kurang dekat sini. Okay.
harga berapa tu, lebih kurang dalam 35 macam tu lah. Okay, dan sekarang ni dia tengah downtrend. Kita boleh kata yang ni signal awal untuk breakout. Okay, tapi unlikely lah. Okay, so probably kita pakai yang tu. Pakai yang ni okay, yang ni, dan dia just ngam-ngam, dia buka dekat trend line tu dan dia turun. So probably ni belum ready nak jalan lagi kot. Saya rasa maybe ada satu round lagi untuk turun. Okay, tapi tak juga sepatutnya kalau elite wave. A, B, C, D, E. Oh. Okay, sekejap ya. Kat sini A, B. B ni tak complete ni sebenarnya. B, boleh dapat B, C, D, E. Maybe ada satu lagi kaki. Oh, sorry. Maybe ada satu lagi kaki nak turun kat sini kot. Saya rasa je lah. Okay. Kat sini ataupun dekat level bawah ni. Okay, sebelum dia breakout lah. Ini consolidation pattern yang belum lagi complete. So kena keep monitoring lah. Apa-apa pun kalau dia breakout downtrend line ni probably is a good signal untuk entry. Tapi kena follow kau punya trading plan lah. Target pertama ataupun zone resistance yang pertama kat sini. Next ialah yang tu. Okay. Kamal kata bukan itu bukan counter, sorry. Tak adalah confuse, biasa je kawan-kawan. Okay, so next hopefully settle Amirul boleh faham. Satu lagi Amirul tanya AYS. Okay. Oh, AYS ni pun okay juga. Okay, tapi ni technical sajalah sebab saya punya kriteria untuk buy and sell, saya refer lebih kepada dekat platform, dia ada banyak lagi info dalam tu yang tak ada dekat dalam sini. Okay. So kita komen technical saja dekat chart ni. Basically zone resistance dia dekat area sini. Okay, 48 sen. Dan support level masih lagi dekat area sini, cantik. Dia respect lah level ni. Okay, 41, dan price ni sekarang ni dia baru halfway. So ini trigger yang bagus. Ini pun trigger bagus. Okay, ini kita cerita sikit. Yang ni trigger kita panggil operator test lah. Okay. Semalam saya ada buat kelas untuk saya punya klien yang tertutup punya lah. Kita cerita pasal kriteria. Dah buat 6 kelas dah. Cerita pasal actual trade, macam mana, apa benda kriteria yang kita kena tengok dan sebagainya. Dan ini kita adalah sikit saya share pasal price and volume kali ini kita panggil operator test. Dia nak tengok seller ada banyak mana. Jadi kalau kat sini ni volume tinggi dengan candlestick yang macam ni, kita consider dia test tu gagal. Maybe price akan sideways ataupun turun dulu. So kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hari ke-7 ni dia test lagi sekali dan price dah boleh maintain tinggi. Cuma 1 bit saja turun dengan high volume. Jadi untuk betul-betul confirm, saya akan tengok dekat platform lah information apa yang saya perlu tengok kat sini. Tapi dari segi teknikal benda ni dah makin bullish. Ini confirmation operator ada kat dalam dan dia tengah test. Yang ni nampak gayanya test berjaya. Jadi ada chances price nak naik ke situlah. Okay, sama ada dia pergi ke tak dapat dipastikan. Kalau price breakout kat sini macam teknikal biasa, dia consider uptrend. Okay, so ini AYS hopefully clear. Jadi saya akan study juga counter ni. Agak menarik, saya akan tengok cukup ke tak saya punya kriteria untuk trade counter ni. Kalau okay, saya akan bagi kat saya punya klien juga lah. Okay. Alright, itu saja untuk sesi kita. Jadi saya nak share sikit. Okay, sekejap kita tengok. Ini yang saya screenshot tadi lah. Okay. Ini screenshot tadi untuk data 6 hari bulan 1 2023. Okay, ini screener yang ataupun besar basic trend following yang BTF yang ini basically semua orang dia free lah. Okay, free untuk screener ni, dia free. Kita semua orang boleh akses benda ni. Okay, saya rasa ada hard code. Maybe setakat 5 ataupun 10 lah. Okay, so screener ni kita tengok yang trigger minggu lepas, kita cuba study apa yang jadi. Kita ada SIPAC dekat harga last ni 65.
Setakat nak small review lah. Okay. Jadi siapa yang tak ada account lagi, korang just pergi kat www.teropongbursa.my. Lepas tu buka saja register account baru, tak perlu bayar apa, semua tu akses percuma. Dan korang start boleh guna screener tu. Okay. So 6 Januari kat sini 65 dan price naik highest dekat 69.5. Okay, ngam ni. Kita ada top glove. Screener yang kita ada ni memang fokus kepada short term trade, tak ada buat investing, tak ada buat tak ada buat yang selain daripada itulah, memang fokus kepada short term trade. Even kalau dekat ni kan, yang advanced trend following, pre-closing yang T0 ni lebih fokus kepada short term trade semacam BTST, okay, yang nak buat yang macam momentum trading lah. Ini T0 ni basically momentum trading lah. Okay, T0, T1, T2, T3 biasanya jalan, T4 jalan kan. Jadi dekat sini kita akan screen. Okay, tapi tak boleh kita tengok dulu. Ni 6 hari bulan dia trigger kat sini, tak berjaya naik lagi. Okay, ini dalam zone consolidation. Okay, ultimate signal ni moving average 50. Tak payah type lah. Ultimate signal moving average 50. Kalau dia start trading bawah pada moving average 50, kita anggap sajalah trade tu tak jadi. Okay, ini untuk yang newbies lah, okay, ataupun orang yang tak biasa trade lagi. Kalau yang dah advance punya, korang tahulah korang punya signal sendiri. Okay, next, Arctronic. Screener ni memang tak bertujuan untuk BTST punya style, tapi dia algoritma dia kena kebetulan jugalah, maybe counter tu strong, next day tu dia akan naik. Okay, 6 hari bulan kat sini, dan ni kita dapat appreciation lagi sini sikit lagi, berapa tu closing dekat area situ, highest kita dapat lebih kurang dalam 2.5%, lebih kurang lah. Okay, next, tak boleh tak jadi Arctronic. Okay, Cheetah GLB. Kalau tak ada lagi, cepat-cepat buka dekat website teropongbursa.my dan register. Okey, 6 hari bulan kita punya trigger kat situ. Harga berapa Cheetah JLB 34.5. Betul kat sini. Okey, next day kita dapat highest. Itulah dia. Okey, 13% hari ni. Itu maksimum. Okey, kalau dapat 2-3% satu hari pun dah okey kan. Cheetah JLB, okey, CFM. Jadi siapa yang tak ada account lagi, www.teropongbursa.my/register lah. Register boleh ataupun /screener. Kau akan dapat akses. Okay, 6 hari bulan kat sini. Nice. Dia merah tak merah untuk candle hari tu, dia screener tu dia akan trigger ikut algo dia. So algo ni memang cakap dia fokus kepada short term trade. Dia tak fokus kepada macam BTST sebenarnya. Tapi ya, kau boleh study lah. Kalau kena dengan kriteria, dipersilakan. Okay. So ini next day saja. Daripada sini kita boleh trigger CFM ni berapa CFM 2.6. RM2.60 kat situ Okay, trigger highest hari ini naik 4%. Macam saya cakap tadi, bila ada extreme movement turun, akan ada technical rebound naik. Bila ada extreme movement naik, akan ada technical rebound turun. Kita kena ingat benda tu. Itu adalah normal. Kalau yang tak normal, bila dia turun, lepas tu besok turun lagi. Itu dah tak normal lah. Kalau satu lagi tak normal, kalau dia naik, lepas tu besok naik lagi, lusa naik lagi, itu tak normal. So kena, bukan benda yang biasa berlaku dalam market, dan korang kena berhati-hati bila jadi macam tu. Maybe manipulation tengah berlaku lah. Okay. Ngam, Genting Malaysia. Okay, kat sini 6 hari bulan dan dia naik lagi. Okay, tu berjaya. Bukan nak suruh korang trade counter judi pula tapi kita study dari segi benda teknikal. Okay. Ngam, Sim tak jadi
Sim, oh okey juga. Ni hanya untuk ni lah, short term. Okey, kat sini sorry, price situ dan highest 1.3%. Okey. Jadi Sim ni counter invest, sebenarnya fundamental dia okey kan. So terpulanglah masing-masing nak cari macam mana Sim ni gain 9 lakhs, of course gain. Jadi siapa yang tak ada lagi tu korang buka je terus tengok. Lepas dah register korang dah boleh access screener BTF tu. Okay, so ni gain berapa persen tu? 18%. Okay, daripada 6 hari bulan ni, hari Jumaat dan hari ni 18% maximum gain. Okay, capital A, capital A dulu. Airline strong sekarang ni. So 6 hari bulan, hari ni saja highest dekat 2.8%. Okay, so ni pun gaining SFP Tech last kali. Jadi insyaAllah screener ni boleh bantulah, especially siapa yang baru nak trade kan, korang fokus kepada trend following strategi dulu. Okay, ni berapa tu? Sini 6 Januari highest SFP Tech, tak kisahlah nak ambil kat mana kan, ini gain lebih kurang dalam 6%. Benda ni masih lagi trending. Okay, so tu daripada berapa ni? Daripada 10, ni ada 10 list, 9 berjaya, 1 yang gagal. Ini memang standard yang kita cari. Tapi ni terpulang pada trading plan korang jugalah. Kalau risiko 10% mungkin susah sikit nak dapat, tapi kita cubalah. Okay. Cuba tengok historical punya korang boleh follow juga screener ni. Tengok untuk next 10 days, next 20 days, lepas tu korang try back test. Forward testing. Jadi bila ada forward testing tu, result tu share lah dengan saya. Sebab kita dalam proses untuk fine tuning lagi benda ni, dan maybe kita akan come up dengan beberapa lagi screener algorithm yang baru yang maybe boleh cater group yang lebih banyak lah, group yang lebih besar. Sekarang ni dia akan fokus kepada trader yang nak buat duit cepat, itu saja. Okay, tapi bila kita fokus kepada benda yang cepat dan yang almost confirm, kita dia punya gain tu selalunya tak banyak lah. Okay, sebab kita tengah cari benda yang senang. Macam ni, macam buah pokok buah kan. Kita cuba cari buah yang kita boleh capai dulu. Yang biasa yang buah-buah yang bawah-bawah ni selalunya ada bukan yang terbaik lah. Selalunya ada lalat lah, kadang-kadang dia ada buruk-buruk sikit kan. Tapi kita boleh dapat yang senang. Kalau yang bagus punya selalunya yang tinggi, yang susah nak dapat. Jadi yang tu pun ada sebenarnya algorithm tu, tapi dia punya success rate dia lebih rendah. Jadi saya tak berapa suka nak apply kan kat sini lagi. Dekat saya actually Teropong Bursa punya team yang bantu saya untuk buat algorithm ni lah. Jadi algoritma tu ada, cuma dia success rate dia lebih rendah daripada yang lain. Tapi kalau jadi, dia akan jadi banyak. Saya tak suka style tu sebab saya pernah try beberapa algo trading, beberapa sistem lah. Okay. Sistem yang saya cuba, dia success rate dia rendah. Maybe kadang-kadang success rate dia maybe 30% saja yang jadi. Tapi kan kelebihan dia, kalau dia jadi, dia terus tapau 5 ke 6 kali ganda daripada dia punya risiko, dan dia cover semua losses yang dah kena. Kalau 7 gagal, 3 berjaya kan. 3 yang berjaya itu dia tapau semua dan dia masih lagi net profit. Ada strategi tu, tapi saya kurang suka sebab dia bagi kita down lebih lah. Sebab dengan success rate yang rendah, kita trade je gagal, trade gagal. Lepas tu ada 1, 2, 3 yang jadi tu, barulah kita nampak hasil je. Lepas tu trade lagi, gagal lagi kan. Saya tak suka, saya kurang suka lah. Saya lebih suka yang success rate dia tinggi, dia banyak kali jadi, sikit pun tak apa. Jadi kita tak boleh nak expect banyak kali jadi dan dia dapat banyak. Itu dah melanggar hukum alam lah sebenarnya. Okay, kalau yang bagus punya biasanya harga mahal. Kalau yang tak bagus punya harga murah. Jadi kita kena main dengan kriteria itulah. Jadi kalau siapa yang nak fokus kepada success rate yang lebih tinggi,
Dan gain biasa-biasa 1-2%, maybe 5% macam tu nak dapat, boleh cuba screen ni. Kalau tak, probably korang boleh cuba strategi sendiri lah, ataupun cari yang style yang kita buy on dip masa harga dekat bawah touch support sebelum dia rebound. Ada juga sistem style tu, cuma selection dia agak susah lah. Okay, so ada soalan. Okay, Azizul Hanafi ada tanda titik saja. Terima kasih banyak kawan-kawan. Oh, ni seorang lagi, Syazwan tanya TMC live. Sorry Syazwan, saya tak perasan tadi. Syazwan ni kalau tak silap saya selalu follow juga kita punya live. Terima kasih ya Syazwan. Okay, so ni kita consider T0. Okay, untuk momentum lah, T0 ini kuat. Dan yang ni T1, ini T2. So price nampak stabil dekat area dekat area sini dalam tempoh T2 ni. Ada possibility untuk besok dia continue naik lah. Okay, dan dia cecah kat sini. Ni counter ni harga 60 sen ni, jadi saya kena check balik saya punya dalam saya punya platform lah, info-info yang saya perlu untuk pastikan counter ni okay untuk trade. Basically dari segi technical ni dah nampak bullish lah. Dan dia dah daripada sini, actually daripada sini, wow, not necessarily, maybe ni kot. Kalau macam ni nampak lebih realistic. Okay, dia triangle ni, ini bagi saya consider dia overshoot sajalah. Okay, dia overshoot. Dia respect trend line ni lebih. Mana 1, 2, 3, 4, 5 kali dia duduk berlegar dekat area sini sebelum dia breakout previous high. Nampak gaya memang cun. Okay, ini adalah resistance yang pertama, R1, dan seterusnya ada lagi tak? Ni maybe R2 kat sini. Okay, R1, R2 kat situ. Support level tak tahulah, boleh ambil kat sini, boleh. Itu pulang pada risk reward masing-masing lah. Cik Sazwan punya risk reward. Kalau boleh 10%, maknanya dia tolak 6 sen kat sini, lebih kurang dalam 59 support level lebih kurang sini. Kalau 10%. Kalau 10% loss, 10% gain, tambah 6 sen lagi, 72. Dari situlah. Okay. So, tapi benda tu adalah preference masing-masing. Okay, Cik Sazwan. Sorry terlambat baca pula. Okay, so itu saja daripada saya hari ni. Siapa yang belum ada akaun tadi tu, terus buka akaun dengan Tumpang Bursa. Jadi dia ada lagi 3 scanner yang yang available for subscribe, tapi itu adalah untuk advance punya user lah. Kalau untuk kita ni saya rasa okey saja pakai yang free tu. Kalau nak upgrade boleh klik, saya rasa ada link untuk upgrade akaun. Jadi dia akan pergi ke page untuk upgrade lah. Dan selain daripada itu, siapa yang belum ada lagi akaun CDS, boleh contact saya untuk buka akaun. Saya ada support group dan kita banyak share info lah sebenarnya. Sekejap ya, saya cuba share kat sini. Siapa yang minat penny stocks lah, okay. Saya ada share beberapa penny stocks kat sini. Contoh. Okay, sekejap, sorry. Ni saya punya master group kita buka ni. Okay, ni ada 400. Ni semua saya punya client sendirilah. Okay. Kita cari Zentech. Okay. So ni penny stock, saya jarang trade penny stocks, tapi kalau ada trigger memang saya akan share. Tak semua penny stocks yang okay kat sini. Saya tulis kat sini berapa bulan ni, 3 Januari. Penny stocks high risk potential loss 50%. Bagi warning yang awal. Plan your trade. Hashtag beli peram, ada strong movement, potentially someone is collecting. Support dekat harga 2 sen. Kau tengok harga dia berapa? Harga masa tu 4.5 sen. Chart kat sini kita nampak ada satu high, kat sini nampak area dekat dalam 4.5 ataupun 4 sen. Okay. So bila kita tengok balik dekat dalam platform, dalam ni trading view, Zentech ni pun ada dalam kita punya screener 5, 10, 50 ni ada satu Zentech kat sini. Biasa kop ada dalam BTST, kita dah bagilah. So ini ada high, kita punya trigger 3 Disember sebenarnya kat sini. Okay. Yang ada gambar macam doji ni. So kita punya trigger dekat area 4.5, tapi sekarang dah ada split share, harga dah berubah. Okay, kita boleh tengok structure sajalah. Ni ada 2 high, ada 1, 2 candle ni, dan kita punya trigger kat sini 3 bulan Januari. Confirm balik.
Ni, nampak tak? So ada 2 candlestick yang ni dan kita punya timing kat situ. Okay. So trading it's about kita punya trigger, trading plan, signal dan sebagainya. Tapi dia termasuk juga kita punya experience. Okay, jadi siapa-siapa yang perlu bantuan dan perlu support group yang macam ni, korang boleh contact saya untuk dapatkan akses. Okay. So ada banyak lagi, beberapa lagi dalam ni sebenarnya. Macam contoh Saipak, sebenarnya kita share pada harga 40 sen. Saya dapat harga 40 sen tu lah. Lebih kurang dah 60-70% dia punya gain lah sekarang. Okay. Tapi 65 sen saya dah jual tadi. dah tak ada dah. Okay. Bulan berapa itu? RM46. Ni dia. Ya, saya punya entry kat sini. Saipak stronger signal now. Sebelum tu ada kita share dekat bawah ni lagi. Tapi masa tu kita assume signal weak. Kurang lemah lah, signal lemah. Signal awal yang lemah. Sekarang ni signal yang lebih kuat. Sebab tu saya cakap kat sini stronger signal now. Sebelum tu kita ada trigger. Okay, dan dia dah naik dah pun. Tapi support level 37, hashtag idea ni untuk saya punya screening lah. Kita nak senang nak search hashtag ni. Slow uptrend, possible hari ni operator test. Jadi bila kita tengok balik, memang betul hari tu operator test. Kalau tengok Saipak 9 Disember. Yang ni sorry ni. Okay. So hari tu dia naik, lepas tu kita nampak ada sedikit seller dengan volume yang tinggi. Jadi ini kemungkinan besar masa tu test yang gagal. So kita tengok 1-2 hari dia turun dulu. Kat sini dia ada lagi satu test dan berjaya. Dia test naik dengan volume yang kecil. Kau study buku Anna Colling tu, cari pasal operator test, anomaly, strong momentum, bullish, bearish, accumulation dan sebagainya. Semua info ada dalam tu. Saya baca beberapa kali juga dalam buku tu sebelum ni. Tapi sekarang ni saya dah, bukan nak kata advance ke apa ke, tapi ya, saya rasa buku tu sangat baloi lah untuk korang baca. Baca dan faham lah. Lepas tu kat sini dia test lagi sekali, tiba-tiba higher volume dan masih lagi belum marubozu. So kat sini pun kita consider test fail. Dan sebab tu kita tengok harga turun dulu. Sini baru test berjaya. Okay. Sebab masa yang saya cerita tu, hari tu pukul 4. Okay, pukul 4. Market belum tutup lagi tapi tak berjaya naik dengan banyaknya. Jadi saya suspect hari tu ada test. Okay. So apa pun, siapa yang nak ada belum ada akaun CDS Melaka Securities, boleh contact saya untuk buka. InsyaAllah semua support group, semua benda free, termasuk screener ni. Teropong Bursa bagi free dekat saya punya klien. Tapi akses dia free selama 3 bulan sajalah. Kalau continue trade, active trade dengan saya, akaun ni, akaun screener korang tu boleh extend 3 bulan lagi percuma. Okay. Alright, so itu saja daripada saya yang ini. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan dan selamat trading untuk besok. Assalamualaikum dan selamat malam.